Judul, Samudera 3, Gema Kedaulatan di Lautan Senyap. Apa benda mainan nih? Di tengah-tengah gelora Laut Cina Selatan, sebuah kapal selam mini berukuran hanya 3 meter panjang terapung-apung. Ketua penganalisis di Pusat Analisis Maklumat Tentara Laut Cina yang sedang memerhatikan image itu melalui monitor hanya tersenyum sinis. Di hadapannya, terbentang data prestasi kapal selam tanpa pemandu kelas Go kebanggaan negaranya yang bersinar cemerlang. Objek kecil itu langsung tidak layak dijadikan perbandingan. Musik. Dia masih belum menyadari masa depan di mana kapal selam gergasi negaranya akan didiamkan oleh jentera kecil itu. Sila langgan saluran kami sebelum menonton. Jun 2025 di sebuah persidangan keselamatan maritim antarabangsa yang diadakan di Singapura. Di dalam salah sebuah dewan, Dr. Arsyad bin Rahman, 52 tahun, seorang jurutera penyelidik teknologi dari Agensi Teknologi Pertahanan Malaysia, ATMA, menyampaikan pembentangannya dengan tenang tetapi penuh keyakinan. Temannya adalah sebuah kendaraan bawah air tanpa pemandu UU, bersaiz kecil yang dibangunkan sepenuhnya oleh Malaysia, Samudera 3. Dengan panjang hanya 3 meter dan berat 500 kilogram. Dr. Arsyad dengan penuh semangat menjelaskan bahwa jentera kecil ini menyimpan potensi untuk mengubah lanskap keselamatan maritim masa depan secara drastik. Kekuatan samudera 3 bukan terletak pada saiznya, tetapi pada tahap kesenyapannya dan keupayaan rangkaian autonomi yang dipacu oleh AI. Beberapa unit boleh bekerja sama untuk memantau kawasan perairan yang luas dalam masa nyata. Ini bukan lagi sekadar sistem peninjau, tetapi patut digelar sistem saraf lautan. Dr. Arsyad menunjuk ke arah data teknikal yang dipaparkan di skrin sambil menyambung penjelasannya. UUV bersaiz besar yang konvensional sememangnya mampu membawa lebih banyak peralatan. Namun, bunyinya juga lebih kuat. Samudera 3 kami, melalui reka bentuk kesenyapan yang teliti, beroperasi lebih senyap daripada hidupan marin. Dan kesenyapan inilah faktor paling kritikal dalam peperangan anti kapal selam. Beliau beralih ke slide seterusnya. Sebuah graf yang menunjukkan ketepatan sensor akustik dipaparkan. Sensor kami menapi 90-97% bunyi latar lautan. Ini bermakna kami boleh mengekstrak bunyi halus yang dikeluarkan oleh kapal selam, seumpama melihat cahaya melalui lubang jarum. Tambahan pula, dengan kerjasama 3 atau lebih UUV, kami boleh menentukan kedudukan sasaran melalui triangulasi dengan ralat kurang daripada 1 meter. Namun, reaksi Dewan agak dingin. Terutamanya Zhang Wei, 48 tahun, Ketua Penganalisis dari Pusat Analisis Maklumat Tentara Laut Cina yang duduk di barisan hadapan, hanya berpeluk tubuh dengan riak wajah yang jelas menunjukkan kebosanan. Beliau juga merupakan ketua jurutera bagi kapal selam tanpa pemandu kelas Shanghai Weiliu yang dibangunkan oleh negaranya. Jentera itu dilengkapi sonar berkuasa tinggi, keupayaan pergerakan laju, dan pelbagai sensor. Di atas kertas, beliau yakin UUV kecil dari Malaysia itu langsung tidak setanding. Zhang berbisik kepada orang bawahannya di sebelah, 500 kilogram, Shanghai Weiliu kita 5 tan, 10 kali ganda. Dan mereka mahu berikan ini kepada Filipina? Naif sungguh. Orang bawahannya turut tergelak kecil. Semasa sesi soal jawab, Zhang terus mengangkat tangan seolah-olah sudah lama menunggu. Dia mencapai mikrofon. Dr. Arsyad, bukan? Pembentangan Anda kedengaran seperti sebuah cerita dongeng. Apa yang boleh dilakukan dengan mainan seberat 500 kilogram? UUV terkini yang kami operasikan adalah seberat 5 tan. Dengan muatan dan kuasa 10 kali ganda berbanding samudera. 3 Anda. Terus terang saya katakan, ia langsung tidak boleh dibandingkan. Gelak tawa kecil kedengaran di dalam dewan. Wajah Dr. Arsyad merah pada menahan malu. Beliau baru hendak membuka mulut untuk membalas, tetapi Zhang memotong dengan pantas. Lebih-lebih lagi, kerajaan Malaysia mengumumkan akan memindahkan teknologi mainan ini kepada Filipina. Maaf cakap, tapi adakah ini satu tindakan yang waras? Adakah mereka pikir Filipina mampu mengendalikan sistem yang kompleks ini? Ataukah ini sekadar satu gimik politik? Kami membangunkan teknologi yang praktikal. Anda pula hanya menjual angan-angan. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hati Kolonel Antonio Santos, 46 tahun, seorang pegawai teknikal tentara laut Filipina yang turut hadir.
Beliau berdiri, merenung tajam ke arah Zhang, tetapi tidak mungkin dia boleh melepaskan kemarahannya di sebuah persidangan antarabangsa. Apa yang mampu dilakukannya hanyalah mengetap bibir dan menggenggam penumbuk. Sekian lama, Kolonel Santos terpaksa melihat perairan negaranya diancam oleh tekanan dari negara jiran yang besar. Rasa kecewa itu kini meluap-luap kembali setelah dihina oleh kata-kata Zhang. Dr. Arshad tidak mampu membalas apa-apa. Dari segi angka, apa yang dikatakan Zhang adalah fakta, kuasa, muatan, dan rekod prestasi negara pengendali. Dari semua sudut, kapal selam tanpa pemandu gergasi milik Cina kelihatan jauh lebih unggul. Setelah persidangan berakhir, Dr. Arshad menggigit bibir sendirian di bilik hotelnya. Kenapa? Kenapa mereka tidak nampak nilai sebenar teknologi ini? Beliau merenung pelan reka bentuk samudera, tiga yang telah memakan masa 7 tahun untuk dibangunkan. Diselubungi rasa tidak berdaya. Di luar tingkap, pemandangan malam Singapura terbentang luas. Tetapi keindahan itu langsung tidak menyentuh hatinya. Wajah mentornya, Encik Ismail bin Hamid, terbayang di pikiran. Pak Cik, adakah saya telah melakukan kesilapan? Malam itu, Kolonel Santos datang mengetuk pintu bilik Dr. Arshad. Matanya menyala dengan api kekecewaan. Dr. Arshad, kami datang ke sini bukan untuk ditertawakan oleh Cina. Kami benar-benar ikhlas mahu mempertahankan perairan negara kami. Saya percaya teknologi Anda adalah harapan untuk kami. Tolong, pinjamkan kekuatan Anda kepada kami. Kolonel Santos menundukkan kepalanya dalam-dalam. Melihat kesungguhan itu, hati Dr. Arshad menjadi tekad. Baiklah, mari kita lakukannya. Kita akan buktikan mereka silap. Mentor saya pernah berkata, lautan itu jujur. Ia pasti akan membalas setiap usaha yang ikhlas. Lautan akan membuktikan bahwa teknologi kita berada di jalan yang benar. Kedua-dua lelaki itu berjabat tangan dengan erat. Ia adalah satu cabaran yang kecil, tetapi berani, terhadap sebuah kuasa gergasi. Detik itu, sebuah misi agung untuk mengubah sejarah bermula secara senyap. Proyek pembangunan Samudra 3 dimulakan oleh Dr. Arshad 7 tahun yang lalu. Ketika itu, tren pembangunan UUV dunia tertumpu kepada jentera yang lebih besar, lebih laju, dan membawa lebih banyak peralatan. Amerika Syarikat, Rusia, dan Cina. Kesemua negara ini melaburkan budget yang besar untuk membangunkan kapal selam tanpa pemandu gergasi. Kelas Orca milik Amerika berukuran 26 meter panjang. Shanghai Weiliu milik Cina pula 10 meter. Berbanding semua ini, jentera kecil 3 meter yang diimpikan oleh Dr. Arshad kelihatan seperti mainan. Namun, hanya Dr. Arshad yang berani melawan arus. Kata-kata mentornya, Encik Ismail bin Hamid, 78 tahun, tersemat kukuh di dalam fikirannya. Encik Ismail adalah seorang legenda yang pernah berkhidmat sebagai pengendali sonar kapal selam di Tentara Laut Diraja Malaysia dan telah menjejaki kapal selam nuklear Soviet beberapa kali semasa era Perang Dingin. Beliau adalah seorang jenius yang mampu menentukan kedudukan musuh hanya dengan mendengar perbezaan bunyi yang sangat halus di dalam lautan yang gelap. Pernah sekali, Encik Ismail menjejaki kapal selam kelas Akula milik Soviet tanpa henti selama 48 jam. Kapal selam itu pada ketika itu dianggap sebagai yang paling senyap di dunia. Namun, Encik Ismail tidak terlepas daripada mendengar bunyi putaran kipasnya yang amat halus. Setelah bersara dan menjadi penasihat teknikal di Atma, beliau berkongsi intipati pertempuran di lautan kepada Dr. Arshad yang masih muda. Arshad yang menguasai lautan bukanlah kuasa tembakan atau kelajuan, tetapi bunyi. Bagaimana untuk menyembunyikan bunyimu dan mendengar bunyi musuh? Itu sahaja. Di dalam laut, yang paling senyap adalah yang paling kuat. Kapal besar mengeluarkan bunyi yang besar. Kapal kecil mengeluarkan bunyi yang kecil. Jadi, binalah sesuatu yang kecil dan senyap. Itulah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Encik Ismail menjemput Dr. Arshad ke bengkelnya dan menunjukkan sebuah pemain piring hitam lama. Piring hitam ini penuh dengan calar, penuh dengan bunyi bising, tapi jika kau dengar betul-betul, di sebaliknya tersembunyi musik yang sebenar. Lautan pun sama, penuh dengan bunyi bising. Bunyi ombak, bunyi ikan, bunyi enjin kapal. Kau perlu tapi semua itu dan dengar, hanya bunyi kapal selam musuh.
Untuk itu, kau sendiri perlu menjadi senyap. Ajaran itu menjadi falsafah teras Dr. Arsyad sebagai seorang jurutera. Beliau menolak tren pembinaan UUV gergasi dan menumpukan sepenuh perhatian kepada pembangunan UUV kecil yang mengutamakan kesenyapan mutlak dan ketepatan tinggi. Namun, jalan yang dilaluinya penuh dengan kesukaran. Jurutera-jurutera muda dalam pasukannya sering menemui jalan buntu, getaran halus dari motor, bunyi kipas, membelah air, hingar yang dikeluarkan oleh peralatan elektronik. Semuanya perlu dikurangkan hampir kepada sifar, budget dipotong, dan ramai di sekelilingnya menganggap penyelidikan itu sebagai ketinggalan zaman. Pihak atasan Atma juga memberi tekanan agar beliau menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan jelas kelihatan. Musik. Pada tahun kedua pembangunan, salah seorang jurutera muda, Farhan, datang berjumpa Dr. Arsyad. Doktor, saya dah tak tahan. Macam mana lagi kita nak senyapkan bunyi ni? Walaupun galas bearing motor dah diubah suai berkali-kali, getaran halusnya masih ada. Getaran ini akan diperkuatkan di dalam air dan akhirnya menjadi bunyi. Mata Farhan kelihatan letih dan putus asa. Dr. Arsyad meletakkan tangan di bahunya. Jangan putus asa, Farhan. Encik Ismail pernah cakap, bukan saiz, tapi ketepatan. Apa yang kita bina ni bukan sekadar mesin. Ia adalah jelmaan semangat ketukangan Malaysia. Curahkan jiwa ke dalam setiap komponen, setiap pendawaian, pasti akan ada jalan. Namun, riak wajah Farhan tidak berubah. Dr. Arsyad membuat keputusan. Kita pergi jumpa Encik Ismail. Jawabannya pasti ada padanya. Titik perubahan dalam pembangunan berlaku pada tahun ketiga. Dr. Arsyad membawa pasukannya melawat Encik Ismail di sebuah perkampungan nelayan kecil di Terengganu tempat beliau bersara. Encik Ismail menjemput mereka ke bengkelnya dan memainkan piring hitam lama. Beliau meminta mereka untuk membezakan bunyi alat musik tertentu dari sebalik bunyi bising yang halus. Dengar sini, inilah rahasia sonar, mencari bunyi yang sebenar dari celah-celah hingar yang tidak terkira. Untuk itu, kau sendiri perlu menjadi senyap. Mesin pun sama. Hanya apabila kau boleh mengawal bunyi yang kau hasilkan dengan sempurna, barulah kau layak untuk mendengar bunyi musuh. Encik Ismail menyambung, kamu semua cuba untuk hapuskan bunyi motor. Itu silap. Bunyi tidak boleh dihapuskan. Jadi, ubah bunyi itu. Jadikan ia sebati dengan bunyi semula jadi lautan. Bunyi ikan berenang, bunyi arus laut. Jika frekuensinya sama, sonar musuh takkan dapat mendengarnya. Mata Farhan bersinar. Maksudnya, bukan hapuskan bunyi, tapi selaraskannya dengan bunyi sekeliling? Betul. Lautan ini dipenuhi bunyi. Jika kau boleh menyamar di dalamnya, kau takkan kelihatan. Sama seperti ilmu ninja. Encik Ismail mengeluarkan sebuah kotak kayu lama dari sudut bengkelnya. Di dalamnya, terdapat sebilah keris bersarung kayu kemuning yang digilap indah. Tengok nih, sarung yang digilap licin mengurangkan geseran. Prinsip yang sama boleh diguna pakai pada galas motor kamu. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat teknikal, tetapi sebuah persoalan falsafah. Cahaya kembali terpancar di mata jurutera-jurutera muda itu. Mereka berkampung di bengkel itu, berbincang siang dan malam, mencoba pelbagai kaedah. Pada galas motor, mereka mengaplikasikan teknologi salutan polimer termaju yang diilhamkan dari semangat ketukangan tradisional untuk mengurangkan geseran ke tahap ekstrem. Badan UUV disaluti dengan bahan komposit khas yang menyerap bunyi. Mereka juga membangunkan sistem kawalan frekuensi berasaskan AI untuk menghasilkan corak akustik yang sebati dengan bunyi semula jadi lautan. Setelah 4 tahun berlalu, akhirnya Samudera, 3 yang memiliki tahap kesenyapan luar biasa berjaya disiapkan. Tahap kesenyapannya sangat mengagumkan, sehingga kan ahli biologi marin menyifatkannya sebagai lebih senyap daripada ikan lumba-lumba. Namun, pada ketika itu, tidak ramai yang memahami kehebatannya. Beberapa minggu selepas penghinaan di Singapura, Dr. Arsyad berdiri di hadapan pasukan pembangunannya. Masanya telah tiba untuk teknologi kita diiktiraf dunia. Bersama rakan-rakan kita dari Filipina, kita akan buktikan bahwa falsafah kita adalah benar. Pasukannya mengangguk dengan penuh semangat. Cabaran mereka baru sahaja bermula, Ogos 2025.
Lumut, Perak, seramai 30 orang juru teknik elit yang dihantar oleh tentara laut Filipina memulakan program latihan intensif selama 6 bulan di bawah bimbingan Dr. Arshad dan pasukannya. Ini bukan sekadar latihan mengendalikan UUV. Ia adalah satu proses pemindahan jiwa, merangkumi falsafah reka bentuk samudra, 3, algoritma sistem rangkaian AI, dan falsafah membaca bunyi yang diwarisi daripada Encik Ismail. Setiap nafas teknologi Malaysia disampaikan sepenuhnya. Daya serap pasukan Filipina yang diketuai oleh Kolonel Santos jauh melampaui jangkaan Dr. Arshad. Didorong oleh keazaman untuk mempertahankan perairan tanah air, mereka menyerap ilmu dan kemahiran seperti span menyerap air. Musik. Bakat seorang pengendali sonar muda berusia 20-an, Ricardo, sangat menyerlah. Dia memiliki bakat semula jadi untuk merasakan kehadiran bunyi, seperti yang pernah digambarkan oleh Encik Ismail. Pada hari pertama latihan, Dr. Arshad menunjukkan message video daripada Encik Ismail kepada pasukan Filipina. Di skrin, seorang tukang tua yang uzur tetapi tenang berkata kepada rakan-rakan dari Filipina, "Lautan itu jujur. Ia pasti akan membalas setiap usaha yang ikhlas. Gunakanlah teknologi ini untuk melindungi lautan Anda." Semasa saya muda, ketika menjejaki kapal selam Soviet, saya selalu berpikir, yang melindungi lautan bukanlah senjata, tetapi teknologi dan keyakinan. Anda memiliki kedua-duanya. Belajarlah dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu membuatkan mata juru teknik muda, termasuk Ricardo, berkaca. Latihan bermula dengan teori, diikuti simulasi, dan kemudian latihan praktikal di laut. Ricardo memakai fon kepala sonar dan menumpukan perhatian kepada bunyi lautan. Pada mulanya, ia hanya kedengaran seperti bunyi bising. Tetapi dengan bimbingan Dr. Arshad, dia perlahan-lahan dapat membezakan bunyi-bunyi tersebut. "Ricardo, bunyi apa itu tadi?" "Bunyi ombak, Tuan." "Salah. Dengar betul-betul. Ada satu lagi bunyi di sebaliknya." Ricardo menumpukan perhatian dengan lebih teliti. Kemudian, dia menangkap satu bunyi berirama yang sangat halus. "Adakah ini bunyi putaran kipas?" "Betul. Kipas bot nelayan 5 kilometer dari sini." "Bagus." Dr. Arshad menepuk bahu Ricardo. Ricardo merasakan bakat yang terpendam di dalam dirinya mula berkembang. Latihan menjadi semakin sukar dari hari ke hari. Mengendalikan beberapa UUV serentak, menguasai sistem rangkaian AI, dan yang paling penting, mempelajari teknik penyamaran bunyi. Ricardo akan tinggal di pusat latihan sehingga lewat malam, mendengar semula data akustik berulang kali. Suatu hari, Dr. Arshad bertanya kepada Ricardo, "Kenapa kamu berusaha sampai begini sekali?" Ricardo menjawab dengan wajah yang serius, "Kampung saya adalah sebuah perkampungan nelayan kecil yang menghadap Laut Cina Selatan. Sejak kecil, saya membesar dengan melihat laut setiap hari. Tapi sekarang, laut itu diancam. Saya mahu mempertahankan laut kampung halaman saya dengan teknologi ini." Dr. Arshad melihat keazaman yang sama seperti dirinya di mata Ricardo. "Kalau begitu, saya akan ajarkan segalanya." Dan tibalah hari yang ditakdirkan pada Februari 2026. Sebagai kemuncak latihan, satu latihan maritim bersama Malaysia-Filipina akan diadakan di perairan Filipina di Laut Cina Selatan. Tujuan resmi latihan adalah untuk memantau tumpahan pencemaran marin. Namun, di sebaliknya, tersimpan satu misi penting yang lain. Misi untuk menunjukkan keupayaan sebenar samudera, 3, kepada dunia dan kepada mereka yang telah menghinanya. Di atas kapal frigat Tentara Laut Filipina, BRP Jose Rizal, yang terapung di kawasan latihan, pusat maklumat tempur SEA, diselubungi suasana tegang. Dr. Arshad, Kolonel Santos, dan Ricardo merenung skrin monitor besar yang memaparkan data daripada UUV. 3 unit samudera, 3 menyelam senyap ke dalam laut dalam formasi segitiga yang sempurna. Pada masa yang sama, musik tidak jauh di luar kawasan latihan, kapal selam senyap terkini milik Tentera Laut Cina, Changzheng 20, sedang bersembunyi seperti pemangsa yang mengintai mangsa. Penganalisis Zhang Wei turut berada di dalam kapal selam itu, bertujuan untuk menguji sejauh mana kehebatan mainan Malaysia itu. "Pasti mereka takkan dapat buat apa-apa," katanya sambil tersenyum yakin. "Musik.
Changzheng 20 adalah kapal selam serangan nuklear tercanggih kebanggaan Cina. Tahap kesenyapannya musik jauh lebih baik berbanding kapal selam buatan Cina sebelum ini. Zhang yakin kapal selam ini boleh mengelak UUV kecil Malaysia dengan mudah. Musik. Kapten, kita sedang menghampiri kawasan latihan. Bagus. Mari kita lihat sejauh mana hebatnya mainan Malaysia itu. Zhang merenung monitor di sebelah kapten. 1 jam selepas latihan bermula, kesunyian di CIC dipecahkan oleh suara lantang Ricardo. Kontak. Arah 280, jarak 15 km. Mengesan kapal selam tidak dikenali. Kolonel Santos menahan nafas. Kamu pasti? Ya. Saya mengesan bunyi putaran kipas yang sangat halus dan bunyi pam penyejuk reaktor musik. EI Samudra 3 mengenal pastinya sebagai kelas Changzheng milik China dengan kebarangkalian 98%. Musik. Dr. Arshad menepuk bahu Ricardo. Bagus. Tukar formasi ke Delta. Jejaki sasaran. 3 UUV itu bergerak serentak seperti hidupan. Mula mengepung kapal selam tersebut. Data dihantar dalam masa nyata ke monitor di CIC. Kedudukan, kelajuan, dan kedalaman kapal selam itu dapat dilihat dengan jelas. Hebat, bisik Kolonel Santos. Seolah-olah kita melihat menembusi lautan yang jernih. Sementara itu, di dalam Changzheng 20, suasana musik panik mula tercetus. Kapten, kita telah dikesan. Mustahil. Kapal kita adalah yang paling senyap di dunia. Dari mana? Tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang tindak balas sonar aktif. Rasanya seperti sedang diperhatikan oleh hantu. Kapten mengarahkan tindakan mengelak. Namun tidak kira berapa kali haluan diubah, 3 titik kecil itu sentiasa mengekori Changzheng 20. Zhang Wei tergama mendengar laporan itu. Tak mungkin. Sebuah UUV 500 kg mengesan kapal selam 5.000 tan secara sebelah pihak. Beliau merenung 3 titik cahaya kecil yang mengepung image kapalnya di monitor, terasa darahnya surut dari seluruh badan. Inikah kuasa sebenar mainan itu? Senyuman yakin di wajahnya hilang sama sekali. Di sisi Kolonel Santos menggenggam erat tangan Dr. Arshad Muzik. Kita berjaya, Dr. Arshad. Kita menang. Dr. Arshad mengangguk perlahan. Di benaknya, kata-kata mentornya, yang paling senyap adalah yang paling musik, kuat, bergema dengan jelas. Ia adalah detik bersejarah di mana semangat ketukangan Malaysia menewaskan kuasa gergasi. Kejayaan latihan itu tersebar pantas di kalangan pakar ketenteraan di seluruh dunia. Seorang pakar peperangan anti kapal selam Tentera Laut Amerika Syarikat mengulas ia sebagai satu revolusi, manakala Institut Keselamatan Maritim Britain Muzik menilai model pemindahan teknologi Malaysia sebagai satu bentuk kerjasama keselamatan yang baharu. Dan yang paling terkejut adalah China sendiri. Beberapa minggu kemudian, di sebuah persidangan keselamatan maritim antarabangsa di Hawaii, Dr. Arshad dan Kolonel Santos berdiri di atas pentas. Mereka membentangkan hasil latihan bersama itu dengan data yang tidak dapat disangkal. Dewan bergema dengan tepukan gemuruh dan pujian. Di screen, data akustik saat Samudra 3 mengesan kapal selam Cina dipaparkan. Ketepatannya jelas di mata semua orang. Kami memilih ketepatan, bukan saiz, kata Dr. Arshad. Dan kami memilih untuk berkongsi teknologi ini dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi yang sama. Karena lautan ini bukan milik sesiapapun. Selepas pembentangan, seorang lelaki berjalan mendekati Dr. Arshad. Ia adalah Zhang Wei. Tiada lagi riak angkuh di wajahnya. Sebaliknya hanya rasa ingin tahu yang tulen sebagai seorang jurutera dan penerimaan kekalahan yang jujur. Dr. Arshad, saya mengaku kalah. Bagaimana kamu lakukannya? Tahap kesenyapan itu seolah-olah mengingkari hukum fisik. Dr. Arshad menggeleng perlahan. Kami tidak mengingkari hukum fisik, Encik Zhang. Kami hanya berpegang pada ajaran mentor kami. Bukan saiz, tetapi ketepatan. Pada galas motor, kami mengaplikasikan semangat ketukangan tradisional Malaysia untuk mengurangkan geseran ke tahap ekstrem. Badan UUV disaluti bahan komposit khas yang menyerap bunyi. Dan yang paling penting, rangkaian kerjasama AI menggandakan keupayaan setiap unit individu, tetapi yang paling mustahak bukanlah teknologi. Jadi,
Apa dia? Semangat. Para juru teknik Filipina mempunyai semangat yang membara untuk mempertahankan perairan tanah air mereka. Semangat itulah yang mematangkan mereka dan memberi mereka kekuatan untuk menguasai teknologi ini. Zhang Wei terdiam. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh diukur dengan metrik mudah seperti kuasa atau kelajuan. Ia adalah satu alam ketukangan dan falsafah. Zhang menyambung. Tapi kenapa? Kenapa pindahkan rahasia negara yang begitu penting kepada Filipina dengan begitu mudah? Kami tidak faham. Dr. Arsyad memandang Kolonel Santos yang berdiri di sebelahnya dan tersenyum tenang. Lautan ini bukan milik sesebuah negara, tetapi ia memerlukan satu peraturan yang perlu dipertahankan, kedaulatan undang-undang. Kami mahu berkongsi keupayaan dengan negara-negara yang sealiran. Ini bukan sekadar ekspor senjata. Ia adalah pembinaan perkongsian untuk membina keamanan masa depan bersama. Itulah pilihan Malaysia. Kata-kata itu disokong oleh falsafah dan keyakinan yang mendalam, melangkaui perbandingan kehebatan senjata. Zhang tidak dapat membalas apa-apa, hanya menundukkan kepala. Nampaknya kami hanya melihat pada angka dan terlepas pandang pada intipatinya. Malam itu, di majelis makan malam, Ricardo, pegawai sonar muda dari Filipina, membuat panggilan video kepada mentor Dr. Arsyad, Encik Ismail. Di seberang skrin, seorang lelaki tua tersenyum. Pak Cik, jerit Ricardo dalam bahasa Melayu yang baru dipelajarinya. Ajaran Pak Cik sudah sampai ke lautan Filipina. Encik Ismail mengecilkan matanya dan mengangguk. Musik, baguslah. Lautan itu jujur. Lautan telah membalas usaha ikhlas kamu semua. Teruslah jaga telinga itu baik-baik, dan gunakanlah teknologi ini untuk keamanan. Kata-kata itu bukan sahaja menyentuh hati Ricardo, tetapi juga juru teknik Filipina lain di sekelilingnya yang turut sebak. Mereka bukan sahaja menerima teknologi dari Malaysia, tetapi sesuatu yang lebih penting, maruah dan jiwa. Kolonel Santos melangkah ke hadapan Dokter Arsyad dan mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Kepada rakan-rakan dari Malaysia, terima kasih dari lubuk hati kami. Kami bukan sahaja mendapat teknologi, tetapi seorang sahabat sejati. Budi ini takkan kami lupakan. Dr. Arsyad turut mengangkat gelasnya. Bersama-sama kita pertahankan keamanan lautan ini. Hati para jurutera dari kedua-dua negara bersatu padu pada saat itu. Di satu sudut dewan, Zhang Wei minum sendirian sambil memegang gelasnya. Dia berpikir, apabila pulang ke negaranya nanti, dia perlu menulis semula laporannya. UUV kecil Malaysia, ancaman tahap maksimum. Dan dia akan menambah satu nota pada laporan itu. Ancaman sebenar bukanlah pada teknologi itu sendiri, tetapi pada falsafah di sebaliknya dan ikatan dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi yang sama. Ikatan yang terjalin melalui sebuah UUV kecil kini mulai menyinari masa depan Laut Cina Selatan dengan lebih cerah, lebih kuat daripada mana-mana kapal perang gergasi. Bagaimana pendapat Anda? Kisah ini mengajar kita bahwa kekuatan sejati tidak boleh diukur dengan angka mudah seperti saiz atau kuasa. Ia wujud di dalam ketepatan yang disokong oleh usaha tanpa henti dan kepercayaan yang dikongsi bersama demi masa depan. Seperti mana kapal selam tanpa pemandu kecil dari Malaysia berjaya mematahkan ancaman kapal selam gergasi, mungkin teknologi yang jujur dan kerjasama erat adalah kuasa terkuat untuk membina keamanan masa depan. Apakah yang Anda rasai dari cerita ini? Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jika video ini menyentuh hati Anda, sila berikan like dan langgan saluran kami.